kerja. Aku tak faham apa benda ni. Kehadiran baik apa ni? Kehadiran staf pada tahun 2020 dicatatkan sebanyak 83% sahaja. Daripada sepanjang tahun. Aku tak faham. 83% daripada berapa orang? Kehadiran itu 83% daripada 100% lah. Daripada 100% untuk setiap staf Yang ada 83%. yang ada 83%. Habis tu kalau cuti sakit, cuti tahunan tu kira apa? Ni yang kontak Itu cuti yang dibenarkan. Ni absent. Ini absence. Oh, ponting. Penting. Okey, annual leave tak kira lah. Ya. Annual leave tak kira lah. Annual leave tak kira. Legal. Itu kita dibenarkan. Kita dibenarkan. Jadi sebagai satu penanda aras, okey, pihak EPMB telah menyediakan satu penanda aras dengan target dan meletakkan sebanyak 95% dalam setahun. Baik? Maksudnya dibenarkan 5% ponting. Tak kira itu sebagai target dia. Iyalah. Kita target macam mana? Target attendance kan? Ha, maksudnya dibenarkan 5% ponting Tahun sekali boleh betul. So sekali boleh ponting? Okey. Bagi saya jelaskan dulu. Ah. 95% ini adalah rumusan berdasarkan kajian kami dengan mengambil kira sebarang kebarangkalian. Maksudnya possibility, contohnya kematian, accident. Jadi mustahillah kita tak ada kebarangkalian, betul tak? Itu emergency. Apa takrif ponting tu apa? Apa takrif ponting ni? Tarikh ponting dia datang tanpa sebab yang munasabah. Datang tanpa sebab. Tidak datang tanpa sebab yang munasabah. Saya berjelaskan tadi kematian, apa tadi? Kemalangan termasuk, dan juga maksudnya banyak isu. Kalau saya nak terangkan pada petang ni, perbincangan kita jadi lebih panjang. Jadi untuk saya faham bahawa pihak pengurusan dah baca saya punya proposal. Cuma untuk saya highlightkan perkara yang dah saya sebutkan tadi. Jadi jurang antara target dalam setahun dan juga rekod kehadiran sepanjang 2020 mencatatkan sebanyak 12%. Okey? Macam mana boleh dapat negatif 12%? 83% kita tolak dengan 95%, kita dapat 12%. Okey. Kita nak tengok perbezaan. Untuk capai target lah. Untuk capai target. 83 tolak 95. Okey, boleh tekanlah kalkulator. Tekankan kereta. Boleh tekan kalkulator. Okey? Jadi nilai kerugian kita sebanyak negatif 12% ini bersamaan dengan RM300,000. Ini setahun, betul. Ini adalah kerugian yang kita hadapi bagi tahun 2020. Macam mana nak kira 300,000 ni? 300,000 ini adalah untuk production dalam 1 minit. Come on! Pagi nanti goreng ke dia? Okay? Saya rasa semua dah faham sebenarnya. Okay? Tak faham. Seminit apa? Kalau dalam seminit, production kita berjaya menghasilkan keuntungan sebanyak lebih kurang, ataupun yang setepatnya adalah RM500. Jadi hasil daripada kiraan jumlah untuk setahun kita dapat RM300,000 berdasarkan jurang 12% ini. Bila pekerja tidak dapat hadir 12% ini, inilah kita punya kadar nilai kerugian syarikat setahun. Ya. Okey. Data rekaan tu betul? Data rekaan tu betul? Janganlah tanya kan kita present. Aku tak boleh tengok ke? Okey. Terus. Okey.
ada saya masukkan. Bila anda lihat pada paragraf baca ni, cat yang berwarna merah menunjukkan keadaan kritikal. Kebiasaannya berlaku pada musim perayaan. Contohnya tahun baru Cina, raya puasa, raya haji dan juga cuti akhir tahun seperti Christmas. Okey. Sama-sama Christmas. Jadi saya ingin mencadangkan 4 cadangan bagi isu ini. Yang pertama, 4 cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. 4 cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, membuat perancangan untuk cuti tahunan. Yang kedua, memberikan Wah. anugerah yang khas kepada pelajar. Saya dah pelajar ni. Kepada pekerja yang dapat hadir dengan kehadiran yang baik, kita memberikannya sebanyak insentif RM1,000. Kehadiran yang baik tu apa? 95% ke apa? Melebihi 95%. Banyak. Berapa rugi yang Okey. ni? Yang ketiga, penghadiran maksudnya kita hadkan untuk seorang pekerja sebanyak 2 tahun. 2 hari sebulan. Okey. Yang keempat ialah penalti melebihi 3 kali tidak hadir. Maksudnya apabila seorang tu tidak hadir sebanyak 3 kali, akan diberikan surat amaran yang pertama, yang kedua dan ketiga. Dan apabila mereka melebihi 3 kali, maksudnya yang kali keempat akan dikenakan penalti. Baik tak? Baiklah. Okey. Kriteria yang saya ingin ketengahkan dalam membuat pemilihan cadangan pada petang ini ialah yang pertama low cost, maksudnya kos yang rendah, dan yang kedua ialah tahap kesedaran yang tinggi. Baiklah. Ini adalah pengiraan yang telah jabatan saya lakukan. Untuk pilihan pertama tiada kos sebab tadi pilihan pertama membuat perancangan annual leave. Yang kedua insentif sebanyak RM1,000. Contohnya apabila kita dapat memberikan kepada 4 bulan yang tertentu. Sebab apa saya cakap 4 bulan? Kalau boleh kita recall balik, yang ada 4 bulan yang kritikal tadi macam tahun baru Cina, raya haji, raya puasa dan juga Christmas. Jadi apabila staf dapat memberikan komitmen yang tinggi, kita berbesar hati untuk berikan insentif sebanyak RM1,000. Saya tak faham lah. RM1,000 ni berapa orang dapat? Seorang dapat? Setiap orang. Kau tu RM4,000 tu seorang dapat? Seorang. Kau nak bagi 400 orang? Kejap. Yalah. Sebulan RM1,000. So dalam RM1,000 tu mungkin boleh banyak lah berapa. Seorang bulan tu RM1,000 lah. Sebulan RM1,000. Bukan seorang. Tapi dalam RM1,000 tu kita boleh dah decide berapa orang kita nak bagi. Kalau seorang RM1,000 pun boleh juga. Kira-kiranya korang tak decide ni, korang punya kriteria untuk RM1,000. Kalau semua datang 70% orang dapat. 70% orang. Macam mustahil orang datang full untuk Biasanya 70% orang. Kita cakap atas dasar fakta dan data. Okey. Kalau saya nak minta data daripada yang kalau kita cakap biasa tak boleh. Saya dah bercakap berdasarkan data. Data. Bila data kita dah merah menunjukkan kita kritikal, apa lagi kita nak pergi buat? Dah data bukti. Tak, saya dah jelas. Masih lagi 1,000 seorang ke 1,000 sebulan dikongsi bersama? Seorang. 1,000 seorang sebulan. Sebulan. Tapi untuk 4 bulan je. Iyalah betul. Katakan kalau 300 pekerja datang kehadiran. Kita pilih seorang juga.
Pisang lagi dia tu. Cabutan bertuah lah dia. Cabutan bertuah. Salah, tapi dalam tu lebih dia seorang je. Oh. Saja dapat. Bila kasih. Yang bagian itu macam lupa nak pergi tu kalau dia macam dia tu kan orang masih lagi ter. Kita tanya-tanya Ha. Kena perhalusi lah Kena perhalusi. Sebenarnya Tuki kedai kalau orang biasa tu tuki kedai lah. Macam ni tak datang lah. Dia tak pilih nanti pilih dia. 3,000 lah. Okey, baik. Saya cuba perhalusi untuk kita tambah baik lagi kita punya ni. Okey, tak apa, okey. Okey. Yang ketiga ialah mengehadkan cuti tahun sebanyak 2 hari. Cuti tahun kecemasan. Cuti tahun yang pertama. Kecemasan berapa? 2 hari sebulan. So tiada kos lah. Bila kita dah limit tak ada kos yang terlibat lah. So yang keempat ialah penalti jika melebihi 3 kali dalam setahun. Yang awareness tu apa tu? Awareness. Okey, ini adalah level awareness. Okey, berdasarkan kriteria tadi yang saya boleh tunjuk semula. Okey. Inilah kriteria yang perlu kita tekankan. Kos dan juga tahap kesedaran yang tinggi. Okey. Maksudnya, Jadi berdasarkan pilihan-pilihan yang telah saya cadangkan, saya telah menjalankan satu survey menggunakan borang kaji selidik. Jika saya memberikan peluang kepada empat pilihan ni kepada staff, jadi apakah yang akan mereka pilih? Jadi berdasarkan saya punya kajian, saya mendapati mereka lebih cenderung kepada pilihan keempat. Betul tak? Kedua, saya tengok kat sini. Yang kedua, kerana kita lebih cenderung untuk dapat duit, betul tak? Siapa nak penalti? Tak nak kan? Siapa nak kena limit untuk EL? Tak nak juga. Siapa nak kita plan kita punya annual leave? Tak nak juga. Mesti orang nak duit. Jadi data ni menunjukkan kesedaran orang untuk memilih hadir pada cuti-cuti perayaan lebih tinggi. Okey. Jadi berdasarkan data ini, saya telah membuat ranking apa? Ranking. Okey, ranking daripada 1 sehingga 4 memandangkan saya punya pilihan ada 4 saja. Okey, kalau paling bawah 1 dia tak boleh jadi kosong. Okey, 1 2 3 4. paling bawah, paling atas lah. Paling atas. 1. Paling atas. Paling atas. Paling bagus lah. Paling bagus. Paling bagus 4 kan? 1. Paling bagus 1 ke? Terbalik. Ranking dalam satu lompat. Yang ranking kan tak paling. Sebab satu. Betul lah. Paling ini kajian saya. Ini kajian saya. Okey. Ini kajian saya. Okey. Okey. Awak tak ada saya ni. Okey, saya kejap lagi kita nak isi orang kaji selidik. Ini iklan. Kejap lagi kita nak isi orang kaji selidik. Agak-agaknya lah. Okey, agak-agaknya lah kita ambil isi kandungan. Okey, nak bagi 1 ke nak bagi 5? Sendiri jawab, okey? Nak bagi 1 ke nak bagi 5? Bagi tahu dulu. Facility kursus program nak bagi 1 ke nak bagi 5? Jadi selanjutnya saya membuat ranking untuk kos dan juga awareness. Hasil skor menunjukkan yang paling tinggi ialah nilai B, A dan juga B. Okey, tetapi
apabila dirankingkan semula, nilai yang paling rendah yang sepatutnya kita pilih ialah nilai yang paling rendah. Maksudnya low cost, kita ambil kira low cost dan juga high awareness. Okey, dia tak ada cost ni. Okey, bila kita tengok pilihan yang pertama kan, dia tak ada cost. Maksudnya syarikat amat untung lah, tak ada kerugian, tak ada perlu beri insentif. Okey, tahap kesedaran juga tinggi 70%. Jadi ranking terdapat pada pilihan ketiga iaitu pilihan C. Jadi ranking yang pertama ialah pilihan C lah. Jadi option C was chosen. Jadi pilihan C dipilih kerana low cost dan juga high awareness. Dah saya sebutkan sebentar tadi. Okey, saya ingin mencadangkan kepada Dewan Yang Mulia, kepada Dewan Yang Mulia, Barisan Pengurusan, diharapkan cadangan daripada kajian yang telah dilakukan memilih untuk pilihan yang ketiga option C supaya mengehadkan nilai EL ataupun emergency leave kepada 2 hari saja sebulan. Okey, sekian, terima kasih.